Buat balik pula. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, iaitulah pada kata musnad. Musnad Ad-Darimi. Jadi bila sebut kata musnad Ad-Darimi, dan semua kita maklum yang kemarin tu sebut musnad. Dan musnad bermaksud kitab yang disusun atas marwiyat para sahabat. Dengar? Dengar. Kitab yang disusun oleh marwiyat sahabat. Jadi kalau kita tengok kitab ni, Musnad Darimi ni, dia bukan ikut susunan sahabat. Dia ikut susunan fiqh. Musnad Darimi ni kalau apa buka, ana pun buka tadi. Susunan sahabat, bukan. Tapi ikut susunan fiqh. Jadi sepatutnya panggil musnad ke panggil apa? Cuba cek kalau kitab yang disusun atas bab fiqh, nama apa? Panggil apa? Sunan. Sebab itulah connect dengan ana. Ada. Siapa connect dengan ana macam lagi ni? Asal dua. Dia wifi tak tutup kan tu? Hotspot nak gelar apa kalau hotspot? Mana hotspot bang? Nak gelar apa gelar? Sariq. Tarik. Ada ni, ada siapa yang pakai hotspot ni? Sebab ada dua connected. Dah boleh dah? Kau mana buka wifi ni automatik ni? Okay, anda tak buat password Buat apa tu? Ada yang dah connect apa ni? Sangkut Dah. Ha? Sangkut dah. Okey. Jadi sepatutnya nama dia musnad ke sunan? Sunan. Sunan. Dia panggil Sunan Ad-Darimi. Sebab itulah kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah taala, kemungkinan silap. Sepatutnya buah nama apa? Sunan Ad-Darimi. As-sawabnya apa? Sunan Ad-Darimi. Cumanya masyhur di kalangan ulama dengan panggilan musnad. Musnad Darimi. Maka ada ulama jawab musnad ni Ad-Darimi bukan muradnya musnad dengan makna susunan sahabat, bukan. Musnad tu dengan makna dalamnya ada hadis musnad, yakni yang bersanad. Jadi apa dia? Emma apa dia? Musnad Ad-Darimi. Kita sebut as-sawab apa dia? Dinamakan dengan Sunan Darimi. So, InsyaAllah as-sawab yang benarnya dinamakan apa? Sunan Ad-Darimi. Dan ini yang ditekankan oleh Syekh Nabil Al-Ghamri dalam syarah kepada Sunan Darimi dengan nama kitabnya Fathul Manan. Syekh Nabil Al-Ghamri, bukan Nabil ni. Syekh Nabil Al-Ghamri ni guru bagi guru ana, sebab nak ngaji dengan guru ana Maulana Syuki mengaji dengan Nabil Al-Ghamri. Syekh Nabil. Jadi Syekh Nabil tu dah buat syarah untuk Sunan Darimi. Jadi sunan, dia kata yang betulnya bukan musnad. Yang betulnya sunan. Sebab apa? Allahumma salli. Sebab kalau kita tengok balik dalam bab tu semua yang susunan ikut fiqh. Bab istihadah ada, bab solat ada. InsyaAllah. Maka yang pertama Emma dikatakan apa? As-sawab yang namanya sunan. Ada yang ulama yang jazam, ada yang ulama kata tidak jazam. Al-Imam Syekh Ahmad Syakir dia kata aku sangka, azunnu. Aku sangka ni salah. Yang betulnya adalah namanya sunan. InsyaAllah. Ada ulama yang menjawab disebabkan nama musnad ni telah masyhur. Orang dia sebut musnad Darimi, musnad Darimi. Macam kita ni sebut musnad Darimi. Ada ulama yang menyebutkan bahawasanya murad musnad ni bukanlah musnad susunan sahabat, tapi musnad dengan makna hadis-hadis yang mempunyai sanad. Diletakkan sanad. InsyaAllah. Semua kita hadis ada sanad ke? Tak. Riyadhus Shalihin ada sanad. Arba'in Nawawi ada sanad. Arba'in Nawawi ada sanad. Mana ada? Faham tak? Ada sanad sebut Imam Nawawi sampai kepada Rasulullah. Masih. InsyaAllah. Tapi ada juga ulama yang kritik kerana masalah ni, sebab dalam kitab Musnad Darimi ni ada juga hadis-hadis yang terputus sanad. Macam hadis kita baca nanti, hadis mursal. Bahkan Syekh Nabil Al-Ghamri kata hadis tu mu'adhal. Jadi ada juga hadis-hadis yang tidak berhubung sanadnya. Bukan musnad jugalah. Apa dalam Baiquni sebut wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Musnad al-muttasil wal musnadul muttasilu min wal musnadul muttasilul isnadi min, berhubung sanad, min rawihi, perawinya, hatta al-mustafa wa lam yabin ay wa lam yanqata. InsyaAllah. Ada juga ulama yang mengatakan bahawasanya Imam Darimi ni kaum dua.
Satu dekat musnad, satu dekat sunan. Sunan tu hilang, yang tinggal musnad. Faham tak? Oh, ni dah. Jadi Imam Darimi dia count 2 kitab. Satu musnad, satu sunan. Kemudian musnad tu hilang. Sorry, musnad tu hilang. Faham tak? Jadi yang ada apa dia? Yang ada apa ni sunan. Cumanya orang ingat sunan tu ialah musnad. Dia kan 2. Satu musnad, satu sunan. Kemudian jatuh apa dia? Yang hilang apa dia? Yang hilang tu musnad. Yang adanya sunan yang hari ni, sunan ni. Kemudian sunan tu orang ingat tu yang musnad. Jadi orang boleh nama musnad dari ni. Faham? Sebab tu as-sawab. Yang tepatnya bukan musnad tapi adalah sunan. InsyaAllah. Ha? Sebab tu kata masyhur pada satu zaman kitab Darimi dipanggil dengan musnad. Jadi ulama yang sebelum, ulama dia kata ni musnad, ni musnad, ni musnad. Bila mai ulama selepas dia berkaji, kenapa panggil musnad? Sebab kau tengok istilah, lepas tu nak nama sunan. Jadi sebab tu ulama kata kemungkinan berlaku kesilapan pada orang yang menulis kitab yang bukan musannif tapi yang tulis kitab. Dia panggil apa? An-nasikh. Yang tulis balik kitab, yang cetak lah, pencetak. Dia pergi tulis nama apa? Musnad, padahal sunan. InsyaAllah. Tayyib. Kalau Syekh Nabil Al-Ghamri memang dia boh sunan. Fathul Manan sunan, sunan Nasa'i. Sunan apa? Sunan Ad-Darimi. Rahmatullahi alaihi wa radhiya anhu. InsyaAllah. Dia boleh masuk dalam tu lah kata kesalahan yang masyhur lebih aula. Boleh. Boleh juga. Cumanya musnad tu kena tanggung dengan makna apa? Dia musnad, dia bukan salah dia sebut. Cuma dia jaryun ala ghairi mustalahil ma'ruf. Dia bukan kata salah. Cuma dia dikira berjalan bukan pada istilah yang ma'ruf. Istilah ma'rufnya musnad tu apa? Kitab isu atas nama sahabat. Sekarang ni bukan atas nama sahabat, dengan nama bab fiqh. Sepatutnya namanya sunan. Bahkan ada setengah ulama kata as-sawabnya sunan. As-sawabnya apa? Sunan. InsyaAllah. Baik. Kemudiannya berkenaan dengan Sunan Ad-Darimi rahmatullahi alaih, mengikut kalau dobit guru yang mengaji dulu, dia kata Sunan Darimi ni banyak atharus sahabah. Atharus sahabah dengan maksudnya kalam-kalam sahabat. Jadi banyak dalam Sunan Ad-Darimi atharus sahabah. Cumanya kelebihan Sunan Darimi ni iaitulah Al-Imam Al-Ala'i menyebutkan bahawasanya elok dan aula sunan yang keenam dia, Sunan Sitah yang keenam dia, last kali dia Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, last kali dia Ibnu Majah. Betul tak? Dia kata, anda sebut dulu masalah Ibnu Majah. Ibnu Majah ada banyak apa dia? Ittiham, banyak apa? Dhaif jiddan. Bukan banyaklah, ada jumlah dhaif jiddan, ada jumlah apa? Maudhu'. Kemudian ada itu dah bagi bilangan kan. Daripada kitab apa dah? Dr. Rifat Fauzi menyebutkan apa, berapa yang maudhu', berapa yang dhaif jiddan dan seumpamanya. Al-Imam Al-Ala'i berpendapat bahawasanya aula dibuat kitab yang keenam bukan Sunan Ibnu Majah tapi Sunan Darimi. Sebab Sunan Darimi lebih bersih daripada Sunan Ibnu Majah. Sehingga sebahagian ulama menamakan bukan Sunan Darimi tapi Sahih Ad-Darimi. InsyaAllah kelebihan sikit. InsyaAllah terus pada maudhu' kita. Cerita banyak-banyak pening pula. Dia kata dah lah nahu pun pening. Mari sini dia bagi pening lagi. Tak? Kata nak baca hadis ya sekarang. Begitu. Baik. Kemudiannya hadis yang kita baca ni, hadis ni dia agak sedih sikit. InsyaAllah jangan ada siapa yang ada gelak. Tak ada apa. Tadi sedih pakai gelak pula. Gelak lah sebab kata buat sedih tak lagi. Cuba baca lah nanti apa yang berlaku dalam cerita ni. Cumanya ada satu lagi, iaitulah hadis yang disebutkan oleh muallif bukan hadis yang pertama dalam Sunan Darimi. Ini hadis kedua. Saya gelak. Gelak lah tu. Tak tahu tulis apa dah. Hadis ni apa dia? Betul sunnah, betul dah ulama betul sahih. Tapi kemudian cetak habis pertama hadis pertama. Okey, yang ni permasalahan apa? Jadi permasalahan musannif.
Musannif ada Al-Ijluni. Al-Ijluni. Faham tak? Yang tadi pada masalah lain. Ini sekarang orang yang menghimpunkan 40 hadis, iaitu Al-Imam Al-Ijluni rahmatullahi alaih. Dia kata ni hadis pertama. Ni bukan hadis pertama, Syekh. Ni hadis kedua. Anda pun dah rujuk dalam Sunan Darimi, ni bukan hadis pertama. Ni hadis kedua dan ditambah juga oleh syarah dia, Asy-Syarih Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Ini bukan hadis pertama, ni hadis kedua. Kenapa musannif tiba-tiba buat hadis kedua pada hadis pertama? Allah alam. Kenapa? Adakah sebab hadis pertama pendek? Sebelum ni hadis pendek ada hadis pertama. Sebelum ada hadis yang pendek. Hadis Sunan Abi Dawud pendek gila. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza zahaba abada. Pendek tu. Sunan Abi Dawud. Dia kata sebab pendek tu ambil hadis kedua. Ni wallahu a'lam sebab apa musannif ambil pada hadis kedua, tak ambil hadis pertama. InsyaAllah. Baik, cumanya adakah lari masuk awail? Sebab kita sebut awail tu hadis pertama kan. Jawapannya murad pada awail apa dia? Siapa ingat? Murad pada awail ialah berhubung sanad. Maka tak kisahlah hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga. Cumanya menyalahi janji musannif. Janji musannif dia awal kulli kitab. Awal kulli kitab, insya-Allah. Kalau tengok kalam Syekh Jamaluddin Al-Qasimi lagi berat dia kata kat musannif. Dia kata man sya'u adamu tahqiq. Musannif tak tahqiq. Lagi berat dia kata. Faham tak? Hai baru ni orang kata tu tak berat lagi. Ni musannif ada baca syarih yang mensyarah kitab dia kata man sya'u adamu tahqiq. Musannif tak tahqiq. Faham tak? Himpun je, ambil je. Nak boleh gitu kena tengok juga. Insya-Allah. Macam masalah Abu Muhammad Abdullah. Kebanyakan nuskah semua Abu Abdillah Muhammad. Tayyib. Qala Abu Muhammad Abdullah ibn Abdul Rahman Ad-Darimi As-Samarqandi. Samarqand tu makruf. Dekat Bukhara. Samarkand. Tak tahu Samarkand. Samarkand tu mungkinlah. Dia punya cantik tu macam lata. Boleh nampak tak? Dia punya cantik tempat mana? Bukhara pun cantik sana. Tempat cantik lah. Tempat cantik. Dulu dekat Samarkand ada keluar seorang tentera Islam. Nama Timur Lang. Bisa dengar Timur Lang? Tak bisa dengar. Timur Lang. Timurland. Bisa dengar Timurland? Timurland ada. Timberland tahu kan? Timurland ni dia adalah tentera Islam, pejuang tentera Islam, tapi dia ni zalim. Dia sebab dia cucu kepada Genghis Khan. Genghis Khan ni semua kita makruf yang mana menghancurkan kota Islam. Dia cicit bagi Genghis Khan. Dan apa yang dia buat? Dia ni kalau tak ada satu tempat, dia akan bakar. Dia akan bunuh semua orang. Dia memang Islam. Tapi dia akan bunuh semua orang. Ekstremis lah. Dah sampai tahap. Cumanya dia cara dia buat, dia bunuh orang. Dia akan gali kubur besar, tarik orang dalam tu. Tanam, hidup-hidup. Dia zalim tu. Zalim lagi tu nampak dia. Tapi dia orang Islam. Dia masuk Islam. Tapi dia memang ganas. Tapi dia kasih pada guru. Sampai tahap dia nak dikuburkan, dia wasiat dikuburkan di kaki guru dia. Kaki guru. Dan dia ni curi ulama. Buat main di tempat dia di Samarkand. Samarkand ke mana? Tak ingat tempat ibu kota dia. Dia akan ambil ulama tak di tempat dia. Dan dia pernah berperang sebab ulama. Dia dengar ada dekat negara lain ulama tu dihina. Dia pergi perang, jatuhkan negara tersebut, dia bunuh habis semua, dia ambil ulama tu bawa balik ke ibu kota dia. Sebab apa dia ambil ulama untuk ibu kota? Ulama di bandar, petang disebut. Masalah nak hidupkan negara. Faham tak? Nak hidupkan negara kena ada ulama. InsyaAllah. Ini ulama kena kutuk itu kan? Faham tak? Syekh kena ngaji lagi kata. Syekh Nuruddin kena orang ni kan? Syekh kena ngaji lagi. Saya berpendapat Syekh tidak mengetahui qaul ni. Pada otak hang. Faham tak? Saya tu pilot tu kata Syekh tidak mengetahui. Syekh Nuruddin mungkin tidak mengetahui. Bukan mungkin kata tidak mengetahui qaul dalam mazhab. La ilaha illallah. Kawan mengajak kitab, karang kitab siap. Entah apa yang buat. Tulis buka bahasa Melayu, anak pun boleh. Nak bagi Azim faham tulis bahasa Melayu. Kata kat bagi Azim bagi mat. Tak. Ya ni celah gigi. InsyaAllah tinggal mengaji, tak ada masalah. Tinggal mengajar 4 kali sehari, tinggal mengaji, duduk dalam maktabah ana, duduk dalam tempat ana buat buku. Berapa anak? Orang tu, ya Allah, fadal, maaf muskilah. Terjemah ya. Faham tak? Ni orang yang sekarang kita ada tahqiq balik masalah. Tengok dia Syekh Nuruddin buat ta'liqat di atas Idah Manasik Haji. Idah Manasik Imam Nawawi. Buat dah kalau boleh buat. Faham tak? Dia kata Syekh Nuruddin tak kenal
Ana tak mengaji dengan Syekh Nuruddin. Dan ana bukan muhibbin dia. Tapi ni sampai tahap yang biar jahat dak. Bas. Ana pun tak minat Syekh Nuruddin, saya terang. Tak minat ni sebab ana lah, sebab nak ngaji. Sebab apa? Kena memang bersipuh ada duit elok faham tak? Kena ada tak minat. Kita jenis minat jenis rock-rock faham tak? Mengaji semua dengan guru rock. Faham tak? Hak guru duduk bersela angkat kaki sebelah. Faham? Nak ngaji dengan Syekh Nuruddin payah sikit lah. Faham tak? Ana pernah hadir majlis dia kat sini. Ada duduk belakang kali. Semua separuh masjid, tak ada orang, tak ramai Takut lah. Dia pun kata baru ni pakcik dia tegak pasal sandak belakang. Lari terus faham tak? Tu ni sebab kita tak apa, tak ada masalah. Ni sebab kita tak mengaji ke nak mengaji ke, itu masalah kita. Faham tak? Masalahnya ni sampai tahap izdirak. Izdirak ni makna memalukan, menghina. Teruk. Faham tak? Orang yang kutuk ulama ni yukhsha alaihi su'ul khatimah. Takut su'ul khatimah Syekh. Waliyadzubillah. InsyaAllah. Fi musnadih. Dalam musnadnya. Ni zalim-zalim dia pun nak kubur kat kaki Tok Guru lah. Tapi ada pelik. Tok Guru dia tak tegak kali bunuh orang tu. Fi musnadih. Dalam musnadnya. Babu ma kana alaihi nasu qabla mab'athi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba ma kana. Barang adalah ia. Barang adalah. Jadi kana dengan mana waqa'ah. Adalah. Kemudian isim kana depan. Alaihi alama. An-nasu oleh manusia. Qabla mab'asi. Sebelum kebangkitan. Mab'as ni boleh pakai masdar mimi ataupun boleh juga pakai ismu zaman. Sebelum masa kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah. Kemudian min tu bayan pada kata ma. Minal jahli, daripada kejahilan, wad dalalati, dan juga kesesatan. Minal jahli, daripada kejahilan, wad dalalati, dan juga kesesatan. Apa maksudnya? Bab ni maksudnya apa? Bab pada menyatakan babu makana. Bab menyatakan apa? Apa yang adalah atasnya nyema oleh manusia. Apa yang manusia berada di atas kelakuan tersebut sebelum Nabi dah datang. Apa dia? Minal jahli wad dalalah. Manusia dalam keadaan kejahilan dan juga ad-dalalah, kesesatan. Di antara Nabi kita dengan Nabi Isa alaihi salatu wasallam 500 tahun. Dan berlaku pada zaman yang fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak azab sehingga kami memutuskan akan Rasul. Maka itu i'tiqad ahli sunnati wal jamaah menyatakan bahawasanya ayah dan ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mubarra'ani minan nar. Selamat daripada neraka. Khilafan li al-Wahhabiyah. Tapi bukan Wahhabiyah juga orang pertama. Sebelum itu ada juga ulama yang mengatakan ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam api neraka seperti al-Imam Al-Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi. Rahmatullahi alaihi. Katanya wallahu alam, sami'atu. Anda dengar daripada sebahagian guru menyatakan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Syatir rahmatullahi alaihi menyebutkan bahawa Mulla Al-Qari pada ketika yang dimandikan jenazahnya itu berubah mukanya. Qila, dikatakan bahawasanya itu adalah sebab bagi kata apa? Bahawasanya kerana mengatakan pada ayah dan ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ala kulli hal kisahnya adakah sabit ataupun tidak itu Allah alam. Asyahid, syahidnya apa dia? Bukan semua yang tu tepat ataupun tidak. Cuma nak beritahunya ialah mak pak Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah di mana? Syurga Allah Subhanahu wa taala dengan nas Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Ayat Quran. Insya-Allah. Apabila kami tidak akan azab selagi kami tidak utuskan rasul. Dan bab ni kalau Syekh Nabil Al-Ghamri rahmatullahi alaihi hafizahullah taala dia buat bab ni di bawah satu tajuk iaitu babu alamatin nubuwah wa fadaili sayyidil awwalin wal akhirin. Bermaksud kalau hangpa kata kitab ni kitab sunan. Padahal kitab bab apa? Bab wuduk, taharah. Kenapa tiba-tiba cerita apa? Manusia sebelum kebangkitan Rasul. Kerana ini mukaddimah sebelum masuk dalam bab taharah. Al-Imam Ad-Darimi sebelum dia buat bab taharah, dia buat mai mukaddimah dulu. Mukaddimah tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebab utusannya Nabi. Soalnya bab taharah dan apa yang selepasnya itu semuanya tafarru' tafri' daripada apa? Kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa bisanadi ilaihi, dan dengan sanad kepadanya Imam Ad-Darimi rahmatullahi alaihi. Qala akhbarana al-Walid ibn an-Nadr ar-Ramli an Masarah masa dia mengaji tu, tanda mengaji dengan guru tu, dia bagi-bagi Masarah bin Ma'bad. Cuma kita tengok balik baris Masarah bin Bani al-Harithi bin Abi Haram min Lakhmin, ibn Abi Haram min Lakhmin, anil Wadin. Al-Wadin ay bin Ata, anil Wadin bin Ata. Al-Wadin bin Ata ialah seorang daripada kalangan tabi'in, InsyaAllah seorang daripada kalangan at-tabi'in, InsyaAllah. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Anna rajulan, bahawa seorang lelaki. Baik, lelaki ni siapa dia? Ma'ruf, sahabah. Cuma nama dia siapa? Rajulan. Dia kata bahawa seorang lelaki. Seorang lelaki ni siapa dia? Seorang lelaki ni daripada kalangan sahabat. Cuma tak diketahui nama. Ghalibnya nak beritahu apa? Semua lelaki-lelaki yang tidak disebut dalam riwayat, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi, ada seorang lelaki bertanya Nabi. Selalunya ulama akan mencari namanya mengikut jalur-jalur riwayat. Tapi untuk rajulan di sini, Syekh Al-Jamaluddin Al-Qasimi menyebutkan tidak diketahui namanya siapa. Bahkan Syekh Nabi Al-Ghamri pun menyebutkan kami dah cari rajulan ni tak diketahui nama. Sebab apa? Sebab untuk pengetahuan antum, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi yang ni ialah hadis tafarrada bihi Ad-Darimi. Hadis ni dalam Musnad Darimi saja, dalam lain tak ada. Dalam Musnad Darimi je ada. Dan anda rasa kalau nak jadikan ilat, sebab apa musannif dia memilih hadis yang kedua, bukan hadis pertama? Sebab boleh kita sebut hadis kedua ni hanya disebut dalam Darimi saja. Dia bagi tafarrada bihi Ad-Darimi, istilah mustalah. Tafarrada bihi makna ketunggalan dengannya Ad-Darimi. Hadis ni disebut dalam Musnad Darimi saja, tak disebut dalam kitab lain. Sebab kadang-kadang ada dalam Sahih Bukhari, tapi Muslim ada juga, Abu Dawud pun ada juga. Hadis ini faqat fi Sunan Ad-Darimi. Jadi rajulan tak diketahui nama, wallahu alam, ni dalam bab mubaham, tapi tak ada mudarat. Kalau ibham dalam matan tidak mudarat tidak mudarat. Ini mengaji mustalah insya-Allah. Siapa nak ngaji mustalah hadis dah? Anda ngaji dah mustalah. Semua ngaji mustalah dah. Lepas ni insya-Allah baca mustalah, tapi ada tapi. Selepas daripada habis 4 robok. 4 robok baru boleh baca. 4 robok kitab fiqh lah. Berat ngaji mustalah baru dekat Mukhtasar Latih. Nak pergi orang marah. Ngajak apa? Dia kena habis mana? Masalan Abu Syuja' dah habis, Ibn Qasim dah habis. Tu boleh baca mustalah. Setakat ni kita baca hadis tu. Lambat lagi. InsyaAllah tu lah Ammar. Moga-moga panjang umur. Mak pun tak halau kita dari sini. InsyaAllah. Wawah dia habis. Anda ingat malam tu, malam tu nanti nak kita balik. Nanti masuk bab muamalat, nanti kita akan ambil muamalat baca malam. Maksudnya kita hadis ni tak baca dah lah. Kita tengok balik. Sebab dia baca fiqh. Maksudnya fiqh tu kena buat cara rubat. Dia buat 2. Satu pagi, petang ibadat, malam muamalat. Cepat sikit, dan juga apa, ibadat dah banyak kali ulang. Jadi malam tu nak baca slow. Faham tak? Dah baru baca slow. Kau dah muamalat jangan laju. Muamalat kena slow lah, pasal first time tengok. Dia kena tengok slow. Kau nak laju kok? Slow lah. Faham tak? Sebab apa? Sebab muamalat. Nekat tu. Macam anna rajulan, bahawa seorang lelaki, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datanglah oleh seorang lelaki akan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna ahla jahiliyatin
wa ibadatil awthan. Sesungguhnya kami, kunna adalah kami, ahla jahiliyatin, bangsa jahiliyah, ahli jahiliyah, wa ibadatil awthan, atau pada jahiliyah, dan menyembah berhala-berhala. Al-awthan jam'u wathan, wa ibadatil awthan. Apa dia? Ataf pada kata jahiliyah. Jadi takdir kata inna kunna ahla ibadatil awthan. Ibadat akan berhala-berhala. Ibadat apa? Berhala-berhala. Maka di sini muradnya apa? Al-awthan, berhala-berhala, ialah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada daripada apa? Sama daripada tepung ataupun daripada batu. Tak kisah. Tepung. Kan Sayyidina Umar pernah dia buat sembahan dia daripada tepung. Lepas tu dia makan. Masa dia lapar. Jadi masa dia makan Tuhan dia. Tepung lah, buat tepung, buat berhala. Betul ke? Tepung tu buat bahala. Biasa tengok tak biskut muka orang. Cuma bayangkan dalam bentuk yang besar. Lepas tu tiba-tiba lapar. Sorry ya Tuhan. Dia makan pula Tuhan dia. Perak itu. Wa ibadatil awthan, dan juga menyembah akan berhala-berhala. Jadi nak bagi taunya apa? Nak bagi taunya muntaha al-jahl. Bersangatan jahilnya mereka sehingga mereka menyembah apa yang mereka buat. Mereka buat kemudian mereka menyembah. Maka sebab itulah ahla jahiliyah wa ibadatil awthan ini dipanggil atfu al-khassi ala al-am. Atful khassi ala al-am. Kerana ibadatil awthan daripada jahiliyah, daripada jahl, asyaddul jahl, iaitu pas seorang itu menyembah akan benda yang dia cipta. Bahkan lebih keji daripada itu, dia makan pula Tuhan dia. Kemudian dia bertobat. Sorry lah terpaksa makan, lapar. Ada cerita banyak kali dah, ada seorang sahabat, bagaimana dia masuk Islam, dia nak pi apa? Dia dengar pasal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cerita pasal Tuhan. Kemudian dia pergi bawa makanan kat berhala dia. Dia nak bawa makanan, tiba-tiba ada tengok ada binatang kencing atas kepala berhala dia. Dia pun tengok sikit hati. Hang tak boleh pertahankan diri hang ke? Faham tak? Dia sembang dengan batu pula. Hang ni bukan Tuhan lah. Faham tak? Jadi kalau manusia menggunakan akalnya, niscaya dia akan dapat. Dia akan faham dengan semata-mata faham. Fakunna, tengok bila mana baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, orang tak kembali kepada penyembahan berhala. Kerana semua orang dah mengetahui badihi al-butlan. Benda tu memang batil. Bila Nabi kita wafat, orang nak murtad. Ra'ayatubillah. Orang murtad dengan cara macam mana? Adakah mereka buat beli berhala? Lah. Tak buat beli berhala. Bahkan mengaku Nabi dan Rasul. Kerana mereka mengatakan ini badihiyul butlan. Itu memang confirm memang batil lah. Fakunna naqtulul awlad. Maka adalah kami naqtulul awlada. Membunuhlah oleh kami al-awlada akan anak-anak perempuan. Al-awlad itla'am. Muradnya khas. Yakni anak perempuan. Al-banat. Al-awlad ni memanglah apa dia? Am. Lelaki dan perempuan. Tapi muradnya apa? Kenapa orang-orang Arab jahiliyah membunuh perempuan? Kerana apa Syekh? Ini yang disebut dalam Al-Quran. Al-Quran sini hikayat. Bila mana seorang itu dengar kata anak lelaki kan anak perempuan, anak lelaki seronok. Bila dengar anak perempuan, zalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib. Muka dia gelap tu. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Ayumsikuhu ala hunin am yadusu fit turab. Boh dalam tanah. Ada setengah tu, hendak dia tunggu, dia bagi bini dia beranak dekat tepi apa? Tepi lubang. Hang beranak apa perempuan? Jet terus masuk dalam. Tanam. Beranak dekat tepi apa lubang. Kalau kata buat anak perempuan, jet masuk dalam terus. Senang. Kerana apa orang Arab bunuh anak perempuan? Kerana beberapa sebab. Di antaranya, kerana takut berlakunya perzinaan lalu tubik anak-anak haram. Ini sebab munasib. Yang ni sebab munasib dia apa? Yang ni labas. Labas. Faham tak? Kerana lelaki, tak mana apa dia buat, dia tak mengandung.
Betul tak? Lalu dia cakap, demo bukan dengan kita saja. Tak? Ramai lagi. Tolak orang lain pula. Faham tak? Lepas tu panggil lelaki. Orang perempuan tak? Takut bahawa berlaku perzinaan. Dan di antara mereka takut bahawa tak mampu bagi nafkah. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Tak mampu bagi nafkah. Dan kenapa dia takut nak bagi nafkah? Kerana apa? Kerana dia kata bagi nafkah. Kemudian bukan boleh buat apa? Boleh buat perang pun. Bukan boleh buat perang. Dan kerana apa? Takut tak boleh bagi kahwin kepada orang yang sekufu. Tak boleh bagi kahwin kepada apa? Sekufu. Sekarang ni perempuan, dia kena kahwin dengan sekufu. Dia punya pahaman dia lagu tu. Contohnya sekarang anak apa? Anak orang Quraisy. Takkan nak bagi kahwin dengan anak orang Kalau contoh, anak itu daripada Bani Makhzum. Qabilah tinggi. Anak perempuan mereka. Takkan nak bagi kahwin dengan anak Qabilah Bani Taim. Rendah martabat. Dia takut anak ni tak dapat orang sekufu, kahwin dengan orang yang rendah, maka ini menjatuhkan nasab mereka. Takut kot tu. Sebab tu mereka sanggup anak perempuan mereka tak kahwin. Laki kahwin pergi dengan siapa pun. Laki memang tinggi. Tu pemahaman orang Arab jahiliah. Laki kahwin pergi dengan siapa pun, dia tak dia tinggi. Anak raja, kahwin dengan siapa pun anak. Anak raja Syekh, kahwin dengan orang kampung tepi jalan, ada masalah? Laki. Bahkan orang perempuan tu suka. Cuba kalau anak dia raja perempuan yang nak kahwin dengan perempuan lelaki tepi jalan. Adanya nak mau? Tak mau. Sebab itu orang Arab dia takut anak perempuan. Kalau boleh dia tak mau bagi hidup. Pasal apa? Tak mau bagi. Takut esok dia tak jumpa orang yang sekufu dengan dia. Maka apa menyebabkan nak kahwin susah. Laki tak menikah, anak darah tua. Ni berlaku. Hatta pada zaman sekarang pun berlaku. Pasal apa? Syarifah. Tunggu di Syed tak ada. Syed semua bukan menikah dah. Faham tak? Lah kali anak darah tua. Orang tak boleh kahwin. Syarifah tak boleh kahwin orang besar. Ha? Syarifah. Boleh kahwin. Gugurkan kafaah. Selesai ke tak? Ha? Depa tak mau. Depa tak mau. Kadang depa nak. Cuma mak pak depa tak bagi. Ayah tak bagi. Tapi ayah dia ada hak. Sebab kafaah hak bagi perempuan juga hak bagi ayah. Pihak yang paling pelik sekali Habib Masyhur dengan Abu Qatul Mustasyidin. Dia kata zina. Nikah dengan apa? Syarifah dengan orang biasa zina tu. Sama ada apa? Sama ada setuju ataupun tidak. Gugur kafaah ataupun tidak. Oh nikah tu. Mai Syekh Amin Al-Harari rahmatullahi alaih dia kata hazal kalam kufr. Apa dia? Mai kata ni kalam sahibul Bughyah kufur. Faham tak? Sisai syadid wa syadid. Dua orang tu. Syadid berbeza dengan syadid. Ala kula kita tak asuk. Faham tak? Oh hantar sembang apa? Hantar bukan Syed. Faham tak? Memang bukan Syed. Kalau kata tak? Sebab ayah mak ana Syarifah. Kahwin dengan orang biasa. Bas. Tak? Kalau gitu anak ni apa? Sebut perkataan. Tak? Rombok muka hang lekat dinding. Tak? Ini sebuah kepada apa? Ni kepada ayah. Tengok siapa dia. Ramai je perempuan-perempuan yang kahwin dengan bukan apa? Bukan Syed. Contohnya apa? Sukainah bintul Husain. Anak Sina Husain. Tuan Nabi SAW. Kahwin dengan siapa? Kahwin dengan Musa bin Zubair bin Awam. Kahwin dengan anak Zubair bin Awam. Apa masalah dia? Kahwin bukan dengan keturunan Nabi juga. Jadi digugurkan hak kafaah boleh. Tak ada masalah. Kau ada kata pesepa lah tak jaga nasab. Jaga nasab tak keluar kita Syekh. Faham tak? Ana marah tu. Kalau kata jaga nasab, mak kahwin dengan orang lain tak keluar kita. Saya mana dia lain. Faham tak? Kunna naqtulul aulad wa kanat indi bintul li. Berapa dah? 12 50 minit. Sikit lagi. Wa kanat dan adalah indi di sisi aku. Bintun anak perempuan. Li bagi aku. Ada anak perempuan seorang. Anak perempuan yang kecil lah. Falamma ajabat wa kanat masruratan bidu'ai iza da'utuha. Falamma ajabat. Maka tak kala ajabat menjawab. Menjawab ya bint. Maksudnya aisarat tujibul kalam. Bermaksud tak kala ajabat yakni boleh menjawab. Umur Allah boleh cakap umur 3-4 tahun.
Tak kalau ajaba, yakni boleh menjawab. Sampai umur yang dia boleh menjawab. Budak kecil. Wa kanat masruratan bidu'ai iza da'utuha. Dan adalah ia bintun. Dan adalah ia bintun masruratan, gembira. Bidu'ai, dengan memanggil oleh aku. Dengan memanggil oleh aku. Iza da'utuha. Apabila memanggillah oleh aku, akannya bint. Seronok lah anak perempuan. Tak. Panggil dia apa? Mek. Apa dia? Tu balik pada bintun. Jadi, budak baru boleh mula bercakap. Lepas tu kalau kita panggil dia suka. Fada'autuha yauman fattaba'atni ataupun fa'atba'atni. Fa'atba'atni. Fada'autuha, maka memanggil oleh aku, akan bintun. Tu semua boleh bintun. Maka memanggil oleh aku akannya bint. Yauman, pada satu hari. Panggil apa? Mek, petimah. Tak? Fattaba'atni ataupun fa'atba'atni. Maka mengikut oleh ia bintun akan daku. Ni akan daku. Maka mengikut oleh bintun akan daku. Panggil lah dia. Famarartu, maka berlalulah oleh aku. Dia panggil mek, mari ni. Tak? Lepas tu dia pergi belakang berjalan. Jadi budak ikut belakang. Famarartu, maka berjalanlah oleh aku. Jadi belakang siapa? Bintun. Maka berjalanlah oleh aku. Hatta, sehingga ataitu. Hingga datanglah oleh aku bi'ran, akan telaga. Min ahli, daripada ahli keluarga aku. Min ahli ni macam ni. Min ahli tu min dengan makna lam. Bi'ran li ahli. Jadi lam makna milik. Telaga kepunyaan ahliku. Ahli keluarga lah. Telaga kepunyaan ahli keluarga aku. Kepunyaan ahli keluarga tu. Ghaira ba'idin, ghaira tu hal pada kata bi'ran. Tak ada masalah. Nakirah pun tak ada masalah sebab sudah ditaksis oleh ta'alluq min. Ghaira ba'idin, hal keadaan telaga itu tidak jauh. Tak jauh pada rumah lah. Tidak jauh pada rumah. Fa'akhaztu biyadiha faraddaitu biha fil bi'ri. Fa'akhaztu biyadiha. Faham tak? Jadi dia berjalan, anak dia ikut belakang sampai ke telaga. Fa'akhaztu biyadiha, maka memegang atau memegang olehku dengan tangannya bint. Fa'akhaztu, maka memegang oleh aku biyadiha dengan tangannya bint. Faraddaitu biha fil bi'ri. Faraddaitu, maka menolak oleh aku. Raddaitu makna asqattu. Telah menolak oleh aku biha dengannya bint. Faraddaitu, maka menolak oleh aku. Radda yaruddu. Biha dengannya bint. Dengannya bint fil bi'ri, dalam telaga. Jadi pegang tangan, tolak telaga anak dia. Wa kana akhir ahdi biha an taqul. Ya abata, jadi akhir tu khabar kana muqaddam. Jadi an taqula ismu kana muakhar. Dan adalah akhir masaku, dan adalah akhir masaku makna kenanganku. Kenangan terakhir. Adalah akhir masaku, yang ini kenangan terakhir. Aku biha dengannya bint. Adalah akhir masaku dengan bint, akhir kenangan lah. Antaqula, bahawa berkatalah oleh ia bint. Berkata oleh ia bintun.
Mana masa dalam telaga tu lah. Ya abatah, ya abatah. Apa dia? Wahai ayahku, wahai ayahku. Jadi bila dia pegang tangan, dia tolak. Masuklah telaga. Kemudian anak tu menjerit, ya abatah, kemudian dia berpaling. Ya abatah, wahai ayahku. Dia ya abatah ni lebih mubalarah daripada ya abi. Jadi abatah, ayah. Maksudnya dia dalam keadaan yang memang betul-betul apa? Bersangatan menuntut tolong. Dia berbeza dengan ya abi. Ya abi tu masih lagi apa? Dia panggil nudbah. InsyaAllah. Wa abatah. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita siapa dia ni? Cerita laki badui tu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari-hari zaman di jahiliyah. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menangislah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hatta sehingga wakafa. Wakafa dengan makna sala wa qatar. Makna wakafa dengan makna sehingga mengalirlah. Sehingga mengalirlah dam'u ainaihi. Air mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dam' mengalirlah. Mengalir air mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengalir. Dia wakafa mengalir, dam'u pun mengalir juga. Ya, mengalir air mata lah. Faqala lahu rajulun. Maka berkata baginya. Jadi cerita Nabi menangis. Maka berkata baginya rajulan. Rajulan yang tadi yang awal. Tukang cerita lah. Faqala lahu, baginya rajulan. Rajulun oleh seorang lelaki. Rajulun ay akhar. Lelaki yang lain. Kuat. Min julasa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada lelaki tu mana? Daripada orang-orang yang bersama Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dengar? Tak dengar? Ya. Julasai mana? Orang yang bersama. Esok insyaAllah. Esok insyaAllah. Baca ni kemudian lajak aku satu dah. Allah Ta'ala ala wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam.